Assalamualaikum. Nabi SAW walaupun pada awalnya memilih untuk berada di Madinah, tapi oleh kerana majoriti pada ketika itu nak dapatkan kelebihan berperang, seperti mana yang orang-orang terlibat dalam peperangan Badar dapat, maka Nabi SAW pun turun daripada mimbar Masjid Nabawi. Nabi memakai baju besi, Nabi memakai helmet untuk pergi berperang. Para sahabat pada ketika itu nampak, kita panggil apa, Nabi nampak, sahabat nampak yang kecenderungan Nabi itu sebenarnya nak duduk di Madinah. Jadi dia orang pun sebutlah, dia orang kata, ya Rasulullah, nampaknya macam kau lebih cenderung untuk duduk di Madinah, jadi kita duduk Madinah sajalah. Nabi kata tidak sepatutnya bagi seorang Nabi apabila telah memakai baju besi untuk pergi berperang, dia nak tanggal balik. Jomlah kita keluar, kita berkuburlah di sini. Pemilihan kawasan yang dipilih oleh Nabi SAW ni sangat strategik. Dari sudut perkiraannya strategik. Kerana bilangan orang Islam yang keluar pada peringkat awal adalah 1,000. 1,000 orang. Kemudian bila sampai je dekat Uhud, hampir sepertiga daripada bilangan tentera Islam insihab, tarik diri. Ya, mula-mula orang Yahudi nak turut serta, tapi Nabi SAW tak setuju. Pada ketika itu Nabi kata, la nasta'inu bi musyrik ala musyrikin. Kita tidak akan minta tolong dengan orang musyrik untuk lawan dengan orang musyrikin. Itu pada peringkat awal lah, Nabi tak setuju, jadi orang Yahudi tak follow. Sepertiga daripada tentera Islam pada ketika itu tarik diri. Sampai dekat Uhud, tarik diri. Yang mana mereka ni zahir Islam lah, iaitu yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik. Dia tak setuju lah, dia kata buat apa kita nak mati kerana benda ni. Jadi diorang pun tarik diri. Bila diorang tarik diri, betul-betul di medan, tentera kufar ada lebih kurang dalam 3,000. Tentera orang kafir, tentera Quraisy 3,000 lebih. Tentera Islam 1,000, dah tarik diri 300. So dok ada dalam 700 baki. 700 ni kalau di atas kertas nak lawan dengan 1,000, nak lawan dengan 3,000, memang yang 3,000 ni menang lah dari sudut kekuatan fizikal tu, ya. Tapi Nabi SAW ni dia pilih satu lokasi di mana bilangan tu tidak memberikan apa-apa kesan besar, kerana dia pilih kawasan ni. Kalau tuan-tuan tengok di belakang ni ada Bukit Uhud, Banjaran Uhud. Di sebelah sana ada Jabal Rumah, itu orang ramai naik. Jabal Rumah, walaupun dipanggil rumah dalam bahasa Melayu, tapi rumah dalam bahasa Arab bukan masuk rumah kita. Rumah tu masuk aches. Aches maksudnya pemanah. Nabi SAW sampai di kawasan ni, Nabi letak tentera Islam. Nabi kata, kamu kena membelakangkan Uhud. Uhud kena berada di belakang kamu. Dan Nabi meletakkan aches di atas bukit itu, supaya orang-orang Quraisy yang bilangannya ramai ini tak boleh pergi ke kawasan belakang saf orang Islam. Hanya bertempur di depan. Di dalam satu kawasan, kalau 3,000 bertempur dengan 700, dia orang tak boleh pergi ke belakang. Maksudnya impact tu dapat dikurangkan. Nabi meletakkan kira-kira 50 orang aches di atas bukit, diketuai oleh Abdullah bin Jubair, ya, Al-Ansari. Nabi pesan kepada aches, apa jadi pun jangan turun. Kalau kamu nampak kami mati pun jangan turun. Kalau kami menang pun jangan turun sehingga kami panggil. Jadi zaman dulu bila perang, dia memang bawa harta. Memang bawa harta. Untuk apa bawa harta? Sebagai satu motivasi supaya tentera tak lari. Tentera Islam pun bawa, tentera musyrikin pun bawa. Jadi masing-masing letak sebagai satu motivasi. Kalau aku lari, harta hilang. Kalau aku kekal menang, harta ni milik aku. Jadi masing-masing bawa harta, berlakulah pertempuran. Di peringkat awal pertempuran, tentera Islam menang. Musyrikin bergelimpangan lari habis. Tapi bila tengok dia orang ni dah
tentera Islam dah menang. Yang di atas bukit tu majoritinya turun kerana mereka menyangka mereka telah pun menang dan boleh ambil. Mereka lupa arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketua Archers pada ketika itu yang diamanahkan oleh Nabi tadi, panggil dah kawan-kawan dia, jangan turun. Jangan turun. Jadi mereka turun. Bila mereka turun, Khalid bin Al-Walid pada ketika itu yang masih belum Islam, lihat dia masa itu tunggang kuda. Dia knight. Dia mengetuai tentera berkuda. Dia tengok bukit tu dah jadi lemah. Jadi dia pun pusingkan kuda dia. Pusing masuk ke belakang saf orang Islam. Jadi serangan berlaku daripada depan dan daripada belakang. Maka pada ketika itulah orang Islam mula tewas. Nabi SAW luka. Yang saya sebut sebelum ni, 2 biji hilak, 2 biji besi, jaring yang menutup tengkuk Nabi SAW, rambut Nabi SAW daripada cedera telah masuk dalam pipi Nabi sehingga ditarik oleh Abu Ubaidah dengan giginya. Sehingga tercabut dua biji gigi kacip Abu Ubaidah kerana peristiwa itu. Dan Nabi SAW berdarah, dikatakan gigi Nabi SAW pun patah, dan datang satu seruan yang mengatakan Nabi Muhammad SAW telah pun mati, telah pun wafat. Sehingga kan pada ketika itu Abu Sufyan dia jerit, dia kata yaumu bil yaum. Dia kata al-harbu sijal. Dia kata, al-harbu sijal. Wahai orang-orang, wahai musuh, peperangan ini draw, peperangan ni seri. Al-yaumu bil yaum. Hari ini sebagai balasan pada hari itu. Itu hari Badar. Yaumun lana wa yaumun alaina. Ada hari kami menang, ada hari kami kalah. U'alu hubal. Maka tinggilah berhala hubal. Berhala hubal ni berhala perang. Orang Quraisy membawa bila pergi perang. Maka Umar pun jawab, la sawa. Umar kata tak ada serinya. Qatlakum finnar wa qatlana fil jannah. Yang mati di kalangan kamu dalam neraka, yang mati di kalangan kami dalam syurga. Jadi orang Quraisy memang nak attack Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang anak panah, macam-macam senjata datang nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itulah Talhah bin Ubaidillah beraksi, sehingga bila orang tanya pada Abu Bakar kata al-yaum atau yaum Uhud li Talhah. Hari Uhud merupakan hari Talhah beraksi, sehingga bila ada orang nak serang Nabi je, Nabi tanya, siapa nak lawan dia ni? Talhah kata, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, saya. Sehingga dalam peperangan ni Talhah kehilangan beberapa jarinya. Oleh kerana itulah Talhah ini dijamin oleh Nabi SAW dengan syurga. Dan dalam peperangan ni jugalah Sa'ad bin Abi Waqqas beraksi. Dikatakan Sa'ad melepaskan banyak anak panah, sehingga Nabi SAW berdoa, Allahumma saddid li Sa'ad ramyatahu. Ya Allah, tolong tepatkan panahan si Sa'ad ni. Dan akhirnya Sa'ad pun dijamin oleh Nabi SAW dengan ganjaran syurga. Dan dalam peperangan ni ada 70 orang sahabat yang syahid. Antara yang syahid ialah Abdullah Al-Ansari, ayah kepada Jabir bin Abdullah. Kemudian yang syahid juga ialah Anas bin Nadar, ayah saudara kepada Anas bin Malik. Ya. Kemudian dalam peperangan ni juga Hanzalah gugur syahid, yang baru saja menikah, tak sempat mandi wajib lagi. Tak sempat mandi wajib sehingga dimandikan oleh malaikat. Maka dia gelar sebagai Ghasilul Malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat. Kemudian yang gugur juga dalam peristiwa ni ialah Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW. Manakala cerita yang mengatakan Hindun dok makan hati dia, dok makan jantung dia, itu kisah yang tidak sahih. Ada disebut dalam kitab-kitab sirah tetapi ia tidak sahih. Okey, Wahsy itulah yang bunuh Hamzah. Tapi Wahsy ni pun akhirnya masuk Islam, walaupun Nabi SAW tak sangguplah nak tengok muka dia kerana teringatkan Hamzah, tapi dia telah menjadi sahabat yang baik. Abu Sufyan juga akhirnya masuk Islam. Khalid bin Al-Walid akhirnya juga masuk Islam. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada Uhud ni? Yang pertama sekali,
Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Islam ini sentiasa membuka ruang kepada manusia untuk kembali kepada agama. Jahat macam mana pun dia ada ruang untuk patah balik. Yang terlibat mengalahkan tentera Islam di Uhud adalah Khalid bin Al-Walid. Yang mencederakan Nabi SAW penyebabnya adalah Abu Sufyan. Tapi mereka ini akhirnya kembali kepada Islam dan menjadi sahabat. Dan hari ini bila kita baca nama mereka, kita sebut radhiyallahu anhum. Allah meridai mereka. Itu pertama. Yang kedua, Uhud menjadi satu peringatan kepada kita orang Islam supaya mentaati perintah Allah dan Rasul. Nabi dah pesan jangan turun, mereka turun. Dan nak gambarkan kepada kita, sahabat itu adalah manusia. Sahabat tidak maksum. Mereka juga manusia yang melakukan kesilapan. Dan Allah mengajar mereka dalam satu peristiwa yang akhirnya mereka sedar mereka telah lupa kepada arahan Nabi SAW. Yang ketiga, kekalahan merupakan satu ujian yang besar bagi orang Islam pada ketika itu sebagai satu peringatan kepada mereka. Adakah mereka ini menyokong Islam, memeluk Islam adalah kerana Islam menang ataupun tidak? Adakah kamu sokong Islam tu kerana kamu rasa Islam betul-betul ataupun kerana Islam tu sentiasa menang? Kerana dalam peperangan Badar menang. Tak disangka-sangka menang. Jadi mungkin ada orang yang masuk Islam dia kata, menanglah 300 lebih lawan 1000. Kelengkapannya sangat minima. Nak lawan dengan tentera yang hebat. Boleh menang. Kita kena sokong Muhammad. Allah Azza wa Jalla mentakdirkan dalam peperangan Uhud, orang Islam kalah. Supaya orang Islam ingat balik, aku sokong Islam ni sebab dia menang ke sebab dia betul? Kita kena letakkan dalam diri, aku menyokong agama ini, aku memeluk agama ini bukan kerana agama ini sentiasa menang, tetapi agama ini sentiasa benar. Sama ada dia menang ataupun dia kalah, aku tetap bersama agama ini kerana dia benar. Ada waktu dia kalah, ada waktu dia menang. Ini yang berlaku pada sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin. Islam belum menang lagi di sana, tetapi mereka cekal. Mereka sabar kerana mereka tahu apa yang mereka pegang, apa yang mereka percaya sentiasa benar. Ma kana Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, sekali-kali Allah tidak akan meninggalkan orang-orang mukmin itu seperti mana dia, melainkan Allah Ta'ala akan berikan ujian supaya terpisah, supaya terbeza yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Yang keempat, peristiwa Uhud memberikan satu pengajaran yang besar kepada orang Islam, iaitulah Allah Azza wa Jalla memberikan satu situasi di mana orang-orang Islam merasa sedap, nikmat doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bila kita tak kena musibah, kita mungkin doa tu tak berapa nak serius, tak berapa nak khusyuk. Tapi bila kita kena musibah, waktu tu kita rasa sujud itulah sujud yang paling nikmat. Doa itulah doa yang paling sedap. Hari ni mungkin kita doa, kan? Kita doa. Kita tak pernah skip doa tu insya-Allah. Dalam sehari kita mesti doa. Bila solat doa, ya Allah berikan aku hidayah, ya Allah ampunkan aku, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan aku anak-anak yang baik. Tapi bila mana Allah memberikan kita musibah, memberikan kita kesempitan, pada ketika itu kita akan rasa doa tu sangat nikmat. Kan? Sangat-sangat nikmat. Kalau boleh tak nak angkat kepala daripada sujud, kerana kita tak puas lagi berdoa kepada Allah. Jadi ini di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang tewas di dalam peperangan Uhud. Dan insya-Allah jika ada kesempatan, kita tuan-tuan boleh baca dalam kitab Zadul Ma'ad karya Ibn Qayyim, dah ada diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Kalau tak silap lah, kalau tak Melayu Indonesia. Dia bahas tentang peristiwa peperangan Uhud dan dia bahas tentang hikmah, pengajaran, faedah yang boleh didapati daripada peristiwa ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada kebaikan. Jadi saya rasa sampai di sini insya-Allah berakhirlah
tugas saya sebagai pembimbing jemaah umrah bagi MKM 2022. InsyaAllah jika ada 2023 sorry. InsyaAllah jika ada kesempatan kita bertemu lagi. Saya mohon maaf kalau ada di mana-mana kecuaian, kalau ada di mana-mana perkara yang tak sepatutnya saya buat. Saya mohon maaf. Mohon untuk dihalalkan apa yang tidak disengajakan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Nombor saya ada dalam grup tu. Nanti tuan-tuan boleh save lah, insyaAllah. Nanti kalau jumpa saya di Malaysia, boleh tegur. Kalau nak jumpa dengan saya lebih kerap, boleh datang ke Perlis. Syekh Kamaru dia satu karya dengan saya selalu jumpa kat masjid. Kan? Yang lain-lain ni, datanglah ke Perlis, terutamanya pada pekan-pekan sunnah nanti insyaAllah. Okay? Sebab esok jadual kita agak free and easy. Kita bagi ruang untuk sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan untuk shopping bagi melengkapkan perjalanan umrah. Sebab kita faham ada juga jemaah-jemaah yang kata program ni terlalu padat. Dia kata terlalu padat sangat. Jadi esok kita bagi ruang untuk semua shopping. Sebab lusa dah nak bergerak balik kan. 20 berapa balik? 26. Hari ni 23. So esok 24, 25, 26 dah nak bergerak balik. Jadi 24 dan 25 tu bolehlah menguruskan urusan untuk beli barang. Bukan senang ya nak menguruskan beg yang akan bersalin. Sebab beg ada yang nak beranak ni. Saya faham. Jadi semua tu memerlukan masa. Jadi kita bagi ruang insya-Allah untuk tuan-tuan dan perempuan bawa balik hadiah apa saja keperluan untuk keluarga di Malaysia insya-Allah. Terima kasih banyak. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.